Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya nak pakai topi dulu. Topi dulu. Na 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 na. Kita pakai topi One Piece. Rupanya Mahathir ini rupa-rupanya ada udang di sebalik batu juga. Nampak macam baik tapi biasalah. Manusia ada sisi gelapnya sendiri. Kali ini sisi gelap Mahathir dibongkar sendiri oleh bekas orang kanannya sendiri. Wow. Bekas orang kanan Mahathir sendiri mendedahkan betapa peliknya, teruknya, dahsyatnya Mahathir ini. Orang kanannya ini sendiri mengatakan bahwa dia diugut untuk dipecat oleh Mahathir sebanyak 3 kali. Pengerusi DAP Lim Guan Eng, beliau berkata dan memberitahu bahwa beliau pernah diugut. Beliau diugut untuk dipecat sebanyak 3 kali oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad kerana telah menentang pemimpin itu sewaktu beliau memikul tanggungjawab sebagai Menteri Keuangan. Wow. Guan Eng berkata ugutan itu diterima selepas beliau berjaya mendapatkan kelulusan kabinet daripada hampir setiap menteri untuk 3 inisiatif yang sebelum itu tidak dipersetujui oleh bekas Perdana Menteri berkenaan. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang Mahathir telah masuk di dalam satu parti baru iaitu Putra. Tidak takutkah perkara sama berulang? Rupanya Mahathir ini ada juga unsur-unsur apa itu kuasa itu bukan birokrasi, apa itu kuku besi, begitukah? Adakah? Sebab kalau tak diikut keinginan dia ugut mau pecat. Itu menurut Lim Guan Eng. Jangan pula selepas dia masuk Putra, dah lah pergi masuk rumah orang, tiba-tiba dia pula nak kena ikut kehendak oleh tuan rumah. Wow, kita tengoklah nanti. 3 inisiatif dibantah Mahathir itu membabitkan pemberian peruntukan tahunan 3.8 juta ringgit kepada ahli Parlimen Kerajaan, selain kajian semula kontrak kerajaan yang diberikan melalui rundingan terus dan tanpa tender terbuka serta cadangan tender terbuka untuk menggalakkan ketelusan dan accountability awam. Turut dibantah oleh Mahathir adalah inisiatif pengurangan 18% lebuh raya tol plus sebagai langkah pertama ke arah pemansuhan tol. Guan Eng berkata beliau berjaya mendapatkan kelulusan kabinet daripada hampir setiap menteri untuk ketiga-tiga inisiatif yang menimbulkan kemarahan Perdana Menteri. Pada setiap 3 peristiwa Mahathir ditolak oleh kabinet, dia mengugut untuk memecat saya kerana menentangnya atas 3 inisiatif ini. Katanya saya bersedia untuk dipecat, tetapi terus melaksanakan inisiatif pembaharuan yang memberi manfaat kepada rakyat. Bagaimanapun Mahathir tidak melaksanakan ugutannya itu, sebaliknya telah meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri atas kerelaan sendiri pada Februari 2020, katanya melalui Facebook pada hari ini. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya ingin meminjam semula fakta yang pernah diterbitkan di dalam media sosial, dan itu adalah satu ketetapan daripada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong
yaitu baginda bertita supaya baginda mahu supaya sebelum baginda digantikan sebagai agung, baginda tidak mau lagi ada perancangan tumbang menumbang, ada perancangan untuk merampas kuasa. Dan agung pun berharap semoga politik Malaysia stabil. Tetapi apa yang terjadi, nampaknya sekarang ini terang-terangan Tok Guru Hadi Awang, Presiden PAS, terang-terangan mengakui bahawa merancang. PAS mengakui Perikatan Nasional merancang untuk jatuhkan kerajaan perpaduan dan tiada siapa boleh halang. Wow! Saya tidak tahu ini pernyataan sombong, bongkak, atau ini pernyataan yang sungguh berani, yang tak tahu macam mana berani dia. Tapi ini satu perkara yang mengejutkan. Nampaknya Tok Guru Hadi Awang tak puas lagi menjatuh-jatuhkan kerajaan. Kerana dia pun pernah mengaku bahawa dia adalah dalang utama di sebalik langkah Sheraton. Dan kali ini pula, dia pun mengaku bahawa Perikatan Nasional rancang jatuhkan kerajaan perpaduan. Nampaknya Tok Guru Hadi Awang memang nak sangat berkuasa. PAS mengakui bahawa Perikatan Nasional sedang berusaha untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang peliknya ialah saya nak tahu macam mana mereka nak jatuhkan Anwar Ibrahim. Macam mana mereka nak tumbangkan kerajaan perpaduan ini. Kerana sekarang ini sudah ada akta lompat parti. Dan Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri yang memiliki 2/3 majoriti. Yang pasti, negeri Sarawak, rakyat negeri Sarawak tidak mengizinkan, tidak mahu supaya GPS Sarawak bergabung dengan PAS. Tidak mahu. Jadi kalau GPS Sarawak tidak mahu, hampir mustahil untuk Tok Guru Hadi Awang menjadi kerajaan, merampas kerajaan. Tak mungkin boleh jadi. Ditambah lagi pula, GRS Sabah juga sekarang ini amat berpuas hati dengan kerajaan Perdana Menteri kita sekarang ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan kerajaan perpaduan agung ini. Kerana kelihatan kerajaan perpaduan ini sungguh-sungguh mahu mengembalikan yang hak kepada Sabah menurut MA 63. Jadi, saya fikir hairan juga macam mana dia nak buat. Tapi kita tengoklah nanti. Dulu mereka kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim bolehlah jadi PM tepi. Kali ini kita nak tengok siapa yang PM tepi, siapa yang duk melalak tapi tak dapat-dapat. Presidennya Tan Sri Abdul Hadi Awang berkata, mengikut sistem demokrasi negara, perkara itu boleh dilakukan dan tiada mana-mana pihak boleh menghalang PN untuk menumbangkan kerajaan. Betul lah. Tapi mampukah? Harap-harap bolehlah. Kita tengoklah. Jelas beliau lagi, keadaan itu biasa berlaku dalam politik, termasuk melalui undi tidak percaya atau mendapatkan surat akuan berkanun. Undi tidak percaya. Siapa yang nak undi dia pula? Okey, kita tengoklah. Penyokong kerajaan berpaling tadah biasa berlakulah, dan kita melihat ada tanda-tanda yang menunjukkan kerajaan campuran yang ada ini perasaan tak puas hati sesama komponen dia sendiri. Itu ada berlaku, katanya. Okey, dengan sebab itulah suatu itu tak mustahil berlaku, katanya. Apakah ia dibolehkan dalam negara demokrasi? Dibolehkan, katanya. Sekarang memang ada usaha PN rampas kerajaan. Ya, itu biasa dalam negara demokrasi. Kita berusaha bukan saja melalui PRU, pilihan raya umum, tapi termasuk melalui parlimen. Katanya kepada pemberita di lobi parlimen pada Isnin yang lalu. Wow, tak henti-henti. Saya harap berhentilah apa yang berlaku ini.
Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.